Okay, kita sambung lagi yang seterusnya untuk bab haba. Okay, tajuk haba ni kalau dulu soalan exam dia memang antara tajuk yang tak digemari lah. Okay, betul tak? Kamu pun suka tak topik ni? Tak. Okay, kalau dengan kuantum semua, tajuk haba ni lah tajuk yang pengiraan dia memang susah dan dia boleh banyak soalan pengiraan, lepas tu dia susah sikit antara semua tajuk lain. Tapi sekarang macam kamu dah ada tajuk kegravitian, fizik kuantum, jadi haba ni dah jatuh ke bawah lah kot. Okay, maksudnya kalau ranking yang pertama yang susah tu mungkin kegravitian, okay, lepas tu fizik kuantum, lepas tu baru masuk tajuk haba. Sebab tajuk haba ni antara satu topik yang tak berapa digemari. Okay, ada yang masuk dah. Okay, dan soalan dia boleh dalam 5 atau 6 juga. Okay, dan sebenarnya tajuk haba ni akan ada satu careless mistake yang akan budak buat. Okay, walaupun dia dah belajar selama 2 tahun, tapi bila exam je mesti dia silap. Okay, kat mana? Agak-agak. Jol. Okay, so sebenarnya bab haba ni selalunya akan jadi careless mistake dekat tajuk haba iaitu hukum gas. Okay, Reza baru masuk. Okay, tajuk hukum gas iaitu tajuk hukum Charles. Okay, contoh macam ni. Okay, hukum Charles dengan hukum Gay-Lussac tu. Cikgu tengah present ke? Cikgu tak present Okay, sorry. Okay, window. Okay. Okay, nampak tak ni? Kalau soalan macam ni kan, ni adalah soalan yang akan perangkap kamu. Kamu akan buat salah walaupun kamu dah belajar 2 tahun dah topik ni. Okay. Sebab tu kalau untuk paper 1, cikgu akan bagi bagi tips dekat kamu. Okay. Bila dapat je soalan paper 1, jangan terus buat. Okay. Step yang cikgu bagi ialah cari dulu soalan tajuk haba. Okay, ada tak soalan macam ni? Ni macam nombor 8 ni. Okay, ada tak soalan hukum Charles ataupun apa satu lagi? Tu, Gay-Lussac tu kan, ataupun tekanan kalau dulu. Okay, kalau ada, kamu take note siap-siap kat sini. Apa dia? Darjah Celsius tukar kepada Kelvin. Okay, dia sebab apa tau? Sebab soalan ni senang je kamu masuk rumus. Tapi masalahnya kalau kamu tak tukar darjah Celsius kepada Kelvin, kamu memang dapat jawapan. Jawapan ada. Dia mesti ada jawapan dia. Katalah kamu kira-kira dapat 280. Kamu pun rasa, betul dapat jawapan. Seronok lah, betul kan? Tapi sebenarnya salah sebab kamu tak tukar dulu dalam darjah Celsius kepada Kelvin. Kalau kamu kira yang Kelvin punya pun dapat jawapan juga. Jawapan dia katalah A. Tu jawapan sebenar. Okay. So, ini adalah soalan yang mana kalau kamu tersilap nak tak tukar, okay, memang dapat jawapan. Tapi jawapan yang salah, bukan jawapan yang betul. Sebab tu cikgu kata, okay, kamu akan buat satu kesilapan lah yang kamu akan menyesal. Okay, sebab memang cikgu perhati budak-budak cikgu pun yang sebelum-sebelum ni. Okay, bila ada je soalan hukum Charles ataupun hukum tekanan ni, memang dia orang akan salah kira. Sebab tak tukar darjah Celsius kepada Kelvin dulu. Okay, sebab tu bila nanti dapat soalan paper 1, jangan kalut nak terus buat. Okay, tengok dulu semua soalan dan tanda dulu siap-siap. Okay, kalau kamu tak nak buat dulu pun tak apa. Kamu bulatkan je. Ni okay,
darjah Celsius kepada Kelvin. Tukar dulu. Tak payah tukar, maksud kamu dah tanda dah. Jadi bila kamu dah patah balik, buat soalan nombor 1, 2. Okay, bila sampai soalan macam ni, kamu ingat balik kan? Tapi kalau kamu tak buat macam cikgu cakap ni, kamu akan jawab dari mula sampai soalan ni, kamu buat salah. Okay? Faham tak apa yang cikgu nak kata ni? Faham. Isu dia adalah kamu lupa. Okay? Kamu tahu rumus tu tapi kamu lupa. Jadi sayanglah satu soalan dah salah. Okay? Jadi lepas ni ingat Okay, so kita patah balik dulu. Okay, sebab tu kalau soalan je dapat paper 1, cari dulu soalan haba. Okay, sebab yang tu memang kamu suka lupa. Okay, kita tengok soalan. Okay, cikgu bagi jawapan dulu boleh kot? Sampai nombor berapa kamu dah buat? Ada yang skip. Okay, tak apa, cikgu bagi jawapan je dulu. Okay. Kalau yang skip tu kira kamu tak buat lah. Okay. Okay. Nombor 1, jawapan dia. Okay, nombor 1 jawapan dia B. Nombor 2 jawapan dia C. Nombor 3 jawapan dia bola. Nombor 4 jawapan dia C. Nombor 5 jawapan dia bola. Nombor 6 jawapan dia C. Nombor 7 C. Nombor 8 bola. Nombor 9 C. Nombor 10 C. Okay, tengok dalam contoh, dalam 10 contoh yang dia bagi ni, tengok banyak kan soalan pengiraan. Okay, sebab tu tajuk ni adalah salah satu tajuk yang tak digemari lah. Okay, kira dulu berapa betul. Okay, Google 6. Okay, Syami 6. Google 6, Syami 6, Masura 6. Okay, lagi. Okay, soalan pengiraan lah kan yang tak sempat jawab. Okay, Hadi 5. Ika 5. Alia, Adriana, ada 5, Alia 6. Okay. Reza? Tak buat lagi. Okay, Reza 5. Okay, so kita discuss Okay, walaupun tajuk ni dia banyak pengiraan tapi konsep dia pun banyak juga. Okay, soalan konsep. Terutamanya konsep keseimbangan terma. Dia suka sangat tanya pasal keseimbangan terma Maksudnya dalam banyak-banyak tajuk haba ni mesti ada satu soalan pasal keseimbangan terma, pasal konsep. Contohnya macam nombor ni nombor 3 ni. Okay. Dalam banyak-banyak soalan mesti ada soalan macam ni. Jadi kamu boleh agak dah boleh tahu dah okey bab suhu mesti ada keseimbangan terma. Okey. Kamu janganlah tiba-tiba ambil konsep lain. Kalau dah tajuk haba mestilah keseimbangan terma. Okey, jap. Okey, sekejap Okey, cikgu ada hal jap 2 minit. Okey.
Okay, sorry. Okay, so dia ada soalan yang konsep yang ditanya tu memang yang kita boleh dah agak dah. Okay, kamu jawab soalan graviti kan? Okay, sekarang dah masuk Hubble. Kalau dia tanya konsep, mestilah konsep pasal Hubble. Kamu janganlah ambil konsep lain. Okay, contoh macam soalan nombor 3 tu lah. Dia suka tanya konsep apa. Okay, so yang first kita tengok dulu nombor 1. Okay, dia tak mula dengan ni, dia mula dengan muatan apa ni tajuk apa? Haba pendam kan ni. Okey, raja menunjukkan ketelan ais dimasukkan ke dalam minuman. Okey, minuman tu jadi sejuk kerana okey, haba pendam pelakuran diserap oleh ais. Okey. Bukan air yang serap daripada air tau. Ais tu diserap haba. Okey, sebab kalau tajuk haba ni okey, haba ni panas kan? Okey, so maksudnya dia serap panas, dia bukannya serap sejuk. Okey, dan haba dia akan bergerak daripada kawasan panas ke kawasan sejuk. Okey, so dalam kes ni, ais ni sejuk kan? Air panas. Jadi apa yang bergerak? Dia mesti bergerak dari air ke ais. Kamu tak boleh kata ais ke air. Okey, so dan kita tahu kalau ais ada haba pendam pelakuran. Okey? Daripada pepejal kepada cecair ataupun cecair kepada pepejal, ia adalah pelakuran. Kalau daripada air kepada wap, tu yang dia jadi penguapan. Okey, so dia adalah haba pendam pelakuran. Diserap oleh ais. Okey, ais ni maksudnya untuk dia berubah jadi cecair, dia memerlukan haba yang tinggi kan. Katalah 3 darab 10 kuasa 5 joule. Jadi dia dapat dari mana? Dia dapat dari air. Lepas tu bila dia ambil daripada air, dia pun cair lah. Tapi kenapa dia tak cair sepenuhnya? Kan kamu pun kadang-kadang letak air kan. Air sejuk tu masih ada lagi ais tak cair. Itu apa maksud dia? Saya bagi tahu apa maksud dia. Maksudnya haba yang air tu bagi tak cukup kan untuk mencairkan semua ais. Katalah ais ni dia perlukan 3 darab 10 kuasa 5 joule untuk dia cair. Okey, tapi katalah kamu bagi 2 darab 10 kuasa 5 je. Jadi apa jadi kat dia? Dia tak cair sepenuhnya lah. Okey, tapi air tu dah sejuk dah. Jadi akan cair lah selagi tak ada haba. Tapi kalau kamu biar lama-lama haba dari persekitaran masuk kan, lama-lama dia cair jugalah sepenuhnya sebab kamu dapat haba lagi, tambah lagi haba. Okey. Okey, boleh Okey, seterusnya nombor 2. Okey, ini adalah pengiraan untuk termometer. Okey, rumus ni kamu kena hafal tau. Memang kena hafal. Tak ada cara lain lah. Okey, apakah value temperature theta if the length of mercury is 18.2 ni? Okey, apa rumus dia? Length theta tolak length kosong darjah Celsius. Theta sama dengan
length theta tolak length kosong Length darjah kosong. Celsius per Per length 100 length 100 tolak length tolak length kosong kosong darab 100. darab 100. Okey, sebenarnya dia perkadaran je. Okey, so length mana length theta? Ni lah kan ni length theta kan? Maksud ni theta yang kamu nak. Okey, so masuk 18.2. Tolak length kosong. Kosong kat mana? Dia anggap kosong kat sini. So berapa? 5 kan? Per length 100 berapa? Okey, length 100 ni maksudnya dari awal sampai hujung. So 20 campur 5. 25 tolak dengan length kosong 5. Baru kali dengan 100. Okey, dapat tak 66? Dapat. Dapat? 13.5 bahagi 20 kali dengan 100. 67.5 18.2. Okey. Tolak 5 bahagi dengan 20. Okey, betul. Kali dengan 100. So dapat 66 darjah Celsius. Okey, ingat dia macam perkadaran sebenarnya. Dia nak yang 100 darjah Celsius tu kat mana? Okay. Sebenarnya 100 darjah Celsius tu kat sini. So kamu nak buat perbandingan ni. Ini per ni dapat berapa kalau dalam 100 senggat. Macam tu lah. Sebenarnya kamu pun boleh buat termometer tau. Ni cara nak buat termometer lah. Dia punya perkadaran senggat-senggat dia tu. Okay, seterusnya. Okay, soalan famous ni mesti ada untuk keseimbangan terma. Dia akan bagilah banyak-banyak aplikasi yang menunjukkan keseimbangan terma. Termometer, lepas tu apa, air jadi sejuk. Okay, bukan ais lah, macam air kita letak kat luar lama-lama jadi sejuk. Itu semua adalah fenomena yang melibatkan keseimbangan terma. Okey, konsep manakah yang menerangkan prinsip kerja termometer? So termometer memang menggunakan prinsip keseimbangan terma. Tak kira lah termometer apa pun. Okey. Bukan muatan bertentu, bukan sentuhan terma, bukan pemindahan haba. Okey, nombor 4. Okey, ini tajuk hukum gas. Raja 4 menunjukkan radas yang digunakan untuk mengkaji hukum gas. Okey. Antara pernyataan berikut yang manakah benar apabila haba yang dibekalkan ditambah? Okey, haba yang dibekalkan ditambah. Okey. Okey, cuba ingat balik hukum gas apa dia kita ada? Ingat tak segitiga ni? Terbalik kot. Betul tak? P, V, T. Ingat tak? Okey, kita ada 3 kan hukum gas. Okey, kat sini kita ada hukum, mula-mula hukum apa? Sebelum Charles? Boyle kan? Atas Boyle. Boyle lah. Betul tak Boyle? Atas Boyle. Okey, lepas tu Gay-Lussac dengan Charles. ni Charles kan? Charles PT. Yang itu Gay-Lussac tu. Ini PT Gay-Lussac dulu VT baru ni. Okay. Okay, sini Charles lah. Ataupun pressure, hukum pressure. Tak suka lah sebut Gay-Lussac ni. Okay, so PV per T. So kita ada 3 hukum Okay, so sekarang ni dia nak apa?
Sekarang ni kita ada, okey kalau yang ni apa? Kamu tahu tak ni hukum apa? Kalau sini. Kalau gambar macam ni. Ingat kalau ada trap air, ini mesti hukum Charles, okey? Kalau hukum Gay-Lussac, dia akan ada kelalangkun dalam air. Macam tu. Ini udara. Lepas tu bawa ke tolok Bourdon. Okey? Yang ni baru hukum Gay-Lussac. Kalau hukum Boyle mesti dia ada shrink je. Dia ada shrink. Okey. Sambung ke tolok Bourdon terus. Ni baru hukum Boyle. Okay, so ingatlah gambar-gambar ni. Kalau macam ni memang hukum Charles. Hukum Charles adalah V bertambah temperature bertambah. Okay. So kat sini, apakah berlaku jika haba dibekalkan bertambah? Okay, kalau kamu bagi haba banyak, maksudnya temperature lah meningkat kan. Temperature meningkat. So apa yang akan berlaku? Okey, dia kata isi padu air bertambah. Salah. Kita bukan nak air, kita nak udara. Ingat bukan air. Hukum Charles bukan pasal hukum untuk air. Kalau ikutkan macam betul kan? Tapi ni salah ni. Okey, air kat sini dia cuma jadi makin panas tapi bukan isi padu dia bertambah. Okey, isi padu udara terperangkap berkurang. Salah. Okey, dia kena bertambah. Panjang turus udara terperangkap bertambah. Okey, nanti cikgu bagi tahu kenapa dia kata panjang turus. Okey, yang ketiga. Yang keempat, tenaga kinetik molekul udara terperangkap tidak berubah. Salah. Sebab bila kita bagi haba maksudnya kita bagi energi kan, tenaga. Okey. Tenaga meningkat. Jadi maksudnya tenaga kinetik pun meningkat lah. Maksudnya molekul tu dia lagi bergerak lagi laju. Okey. Sebab dia lagi banyak haba kita bagi, dia lagi banyak tenaga. Jadi dia akan bergerak lebih laju lah. Okey, panjang turus udara sebab kita tak buat eksperimen ni kan. Okey, sebenarnya macam ni tau. Kita ada satu kapilari. Okey. Berongga, kat tengah dia ada rongga. Macam tu. Kemudian kita buat tak itu Tak buat kan sebab cikgu buat suka tak jadi. Okey, tak ada perubahan. Okey, kita tutup bawah dia ni. Okey, kita tutup. Kemudian kita masukkan satu air berwarna. Setitik je, kita letak air berwarna kat sini setitik. Okey, cikgu nak tanya kamu ni, kat sini apa yang tinggal? Cikgu buat warna hijau ni. Sekarang ni apa yang ada kat dalam ni? Ini apa? Okey. Kamu ada satu benda berongga, kamu tutup bawah. Lepas tu kamu tutup atas. Tengah-tengah tu ada apa? Ada apa kat tengah-tengah tu? Siapa tahu? Alia, ada apa kat tengah-tengah tu? Syami, ada apa? Tekanan lah. Kan? Kat sini ada udara lah kan? Sebab udara tu cuma dalam ruang. Kat mana-mana pun ada udara kan? Kalau kamu ada satu, kamu ambil tangan kamu sini, kamu tutup. Ada udara tak dalam tangan kamu terperangkap? Ada kan? Sebab udara kat mana-mana ada. So kat sini kita ada udara terperangkap ni. So macam mana kita nak tahu udara terperangkap ni dia punya isi padu akan meningkat bila kita panaskan. Okay, kita panaskan kat bawah ni, kita letak api bagi panas. Okay, bila panas dia akan mengembang kan. Jadi bila mengembang, udara ni akan tolak air berwarna ni naik atas. Okay. So daripada gambar macam ni tadi, air berwarna ni dah naik ke sini.
So betul tak panjang turus udara bertambah? Betul tak? Betul. Tu maksudnya panjang turus udara bertambah tu. Panjang turus udara tu katalah asalnya 5 cm je dari sini. Dari sini ke sini 5 cm. Tiba-tiba bila kamu panaskan, okay, dia tolak ni, air berwarna ni naik ke atas. Jadi udara tu sekarang dia dah mengembang lah. Dia sampai ke sini lah. Okay, so katalah dah jadi 7 cm. Itulah menunjukkan panjang turus udara bertambah. Jadi maksudnya lagi kita bagi panas, lagi dia tolak sampai atas. So yang itulah kita rekodkan dia. Jadi makin bertambah suhu, katalah 5 cm ni katalah 30 darjah Celsius. Kemudian kamu ukur 40 darjah Celsius pula, dia jadi 7 cm. Macam itulah hubungan dia. Sebab tu hubungan dia semakin bertambah suhu, semakin bertambah apa? Isi padu. Okay, faham tak? Okay, faham? Faham. Okay, yang ni memang famous jugalah. Okay, 3 hukum ni. Okay, sama ada Charles ke, Boyle ke. Kalau Boyle tu senang sikit kamu nampak pakai shrink dengan tolak bodon je kan. Okay, yang ni Charles. Kalau Gay-Lussac dia pakai ni ada kelalangkon. Maksudnya dia ganti kat sini kelalangkon je. Okay. Ni nombor berapa ni? Nombor 4. Okay. Okay, soalan nombor 5. Okay, inilah soalan yang okay, inilah soalan pengiraan yang tak disukai lah. Okay. Maksudnya pengiraan yang melibatkan MC theta, ML. Lepas tu nak kena samakan MC theta 1 sama dengan MC theta 2. Okay. Sebab pengiraan ni kadang-kadang tak dapat jawapan. Sebab tu murid kurang gemar kan. Okay, siapa dapat ni nombor 5 ni? Skip. Kalau soalan ni okey lagi tau daripada soalan yang keseimbangan terma. Contoh macam ni. Air ni air panas, yang ni air sejuk. Lepas tu bila campur dia tanya berapakah suhu akhir. Yang tu cikgu pun tak suka sebenarnya soalan tu memang susah lah soalan tu. Susah nak dapat jawapan yang betul. Okey, tapi yang ni dia bukan tanya macam tu. Dia tanya mana 250 gram air suhu 40 kat sini dituangkan ke dalam gelas yang mengandungi ais pada suhu 0 darjah. Berapakah jisim ais yang melebur? Okay. So kat sini ada 250 gram suhu 40 darjah Celsius. Kat sini kita ada ais 0 darjah. Okay, so kat sini cikgu rasa kita nak samakan, maksudnya berapakah haba yang diberi oleh air untuk menyebabkan ais tu cair. Okay, so kat sini kita boleh buat macam ni tau. Kita boleh samakan MC theta air sama dengan ML untuk ais. Okay, so MC theta, ingat kena tukar dalam kg tau. Okay. Untuk joule, kat sini kita take. Untuk joule, kita kena tukar dalam kg. Tak boleh tukar dalam gram. Lepas tu dia kena saat. Kalau time, dia kena saat. Baru dapat jawapan joule. Okay. So 0.25 kali C dia 4200 kali theta dia. Perubahan suhu dia mestilah daripada 40 darjah Celsius jadi sejuk kosong lah kan. Jadi 40 tolak kosong maksudnya 40. Sama dengan mass ais kita tak tahu kali dengan pelakuran ais iaitu 3.36 darab 10 kuasa 5. Okey, boleh tak cari ais dia? M ais dia. Okey, tekan kalkulator.
0.25 kali 4200 kali 40. 42,000 sama dengan Dapat je jawapan. okey, yang ni kena bahagi sini kan. 3.36 kali 10 kuasa 5 baru dapat M ais. Ya. Okey, bahagi dengan dapat berapa Syamil? Bila kamu bahagi ni? 0.125. Yes. Okey, so dia akan dapat dalam unit yang sama. Kamu dah tukar dalam kg, dia akan dapat dalam kg balik. Okey, boleh tak yang lain-lain? Yang ni masih lagi kategori senang. Yang cikgu tak suka tu kalau air campur dengan ais, berapa suhu akhir bila dia dah mengalami keseimbangan terma. Yang tu susah sikit. Okay, Reza dapat Okey, lepas tu soalan yang selalu akan ditanya juga tentang lengkung pemanasan pepejal ni. Okey, jadi kalau yang ni kena hafal lah. Okey, kamu hafal satu je naik atas. Nanti sama juga dengan turun bawah. Okey, kalau graf macam ni kan. Okey, sebelum kita buat, okey cuba kita ingat balik. Okey, kalau macam ni. Okey, ingat tak cikgu kata step yang pertama, kalau dia ada sengit, maksudnya apa? Kalau sengit berapa fasa? Dia ada satu fasa je kan? Lepas tu dia haba yang terlibat adalah MC theta. Kalau graf tu dia mendatar macam ni, dia ada dua fasa dan dia melibatkan haba pendam. Okey? Okey, contoh kalau kat sini, dalam keadaan P ni, ini maksudnya ini adalah pepejal kan? Ya, pepejal. Satu fasa je, dia pepejal dan dia ada perubahan suhu ni T. Okey? Katalah kat sini -5, so ada perubahan suhu. Dia ada delta theta. Okey, kalau dekat R, apa yang sepenuhnya? Dia dalam fasa apa? Cecair, betul. Okey, cecair sepenuhnya. Dan dia ada delta theta juga. Bila ada delta theta, maksudnya dia adalah muatan haba tertentu sahaja. Kalau nak kira dia guna MC theta. Okey, sekarang tengok Q pula, mendatar. Kamu kena faham tau graf ni. Okey, kalau mendatar, dia ada dua fasa iaitu dia ada pepejal tambah cecair. Maksudnya ada yang setengah yang dah cair, ada yang belum lagi. Okey, masa ni ada tak perubahan suhu? Theta ada tak perubahan? Tak ada kan? Tak ada perubahan theta. Dia ada satu suhu je iaitu kosong. Okey, so kat sini dia melibatkan M kali L. Kalau yang ni apa? Pelakuran ke penguapan? Pelakuran ke penguapan? Pepejal jadi cecair apa? Pelakuran. Tak tahu ni. Kalau pepejal ke cecair, pelakuran. Kalau daripada cecair nak jadi wap, barulah penguapan. Okey, pelakuran. Okey, so kedudukan yang kedua, mendatar kedua, tengok ni, ada tak perubahan suhu? Tak ada. Okey, so maksudnya kat sini dia dalam keadaan cecair tambah gas. Nak kira dia M kali L. L dia ialah penguapan. Kenapa penguapan? Sebab dia nak jadi wap. Sama ada dia jadi wap ataupun daripada wap nak jadi cecair, dia adalah penguapan. Okey, so daripada sini cuba kita tengok. Dia kata yang mana benar. Okey, pada peringkat P, tenaga kinetik molekul bahan pepejal tidak berubah. Okey, betul ke salah?
Salah lah sebab masa ni dia jadi pepejal, kinetik dia berubah lah daripada dia boleh bergerak jadi tak bergerak. Okay, so dia berubah. Okay, peringkat Q, bahan pepejal melebur menjadi cecair. Okay, betul kan? Dia tengah melebur masa ni. 3. Pada peringkat R, bahan pepejal berubah menjadi steam. Salah, dia pepejal jadi cecair dulu. Dia tak boleh terus steam. Okay, 4. Pada peringkat S, haba pendam penguapan diserap. Betul lah penguapan. Okay, so jawapan dia 2 dan 4. Okay, siapa ingat kenapa masa pelakuran dengan penguapan ni tak ada perubahan suhu walaupun kamu bagi haba? Kenapa? Cikgu buat warna lain. Okey. Masa pelakuran ni, tenaga haba digunakan untuk apa? Memutuskan? Melemahkan ikatan molekul. Memutuskan ataupun melemahkan ikatan antara molekul. Sebab tu suhu tak berubah pun tapi kamu tetap kena panaskan dia. Okey. Tapi kalau kat penguapan, dia bukannya putuskan molekul dah. Apa yang dia buat? Kenapa kamu perlu bagi haba juga? Tapi suhu tak berubah. Bila dia air dah mendidih, suhu tak berubah kan? Tapi kenapa kena panaskan juga? Haba digunakan, tenaga haba digunakan untuk melawan apa? Tekanan atmosfera. Sebab wap tu nak naik atas tak boleh. Wap tu tak boleh naik atas sebab atmosfera tolak dia ke bawah. Jadi dia kena lawan. Sebab tu kena bagi tenaga kat dia. Jadi tenaga haba tu digunakan. Tenaga haba tu digunakan untuk melawan tekanan atmosfera. Okay, kamu kena tahu soalan ni. Sebab dia boleh tanya. Okay, kamu kena tahu lah kenapa-kenapa ni. Graf ni memang banyak sangat dia boleh tanya. Okay. Okay, siapa okay? Angkat tangan. Okay, dekat graf ni ada banyak sangat benda yang dia boleh tanya. Okay, seterusnya. Okay, sikit lagi. Okay, nombor 7. Seorang saintis telah menjalankan eksperimen berkaitan hukum gas. Okay. Pernyataan manakah yang benar berkenaan eksperimen tersebut? Okay, dia buat eksperimen suhu dengan isi padu. Okay, siapa ingat? Suhu dengan isi padu hukum apa? Sama kan? Hukum Charles kan? Okay. Okay, dia kata isi padu gas berkadar langsung dengan suhu dalam unit Celsius. Salah. Okay. Kalau dalam unit Celsius, dia akan jumpa macam ni. Dia akan potong pada satu kuintasan. So salah. Kalau unit Kelvin baru betul, dia kena kosong. Kuintasan kalau darjah Celsius dia tak kena kosong. Dia ada satu nilai. Okay, sebab tu salah. B. Tekanan gas berubah secara linear dengan suhu gas. Okay, tekanan. Okay, kita cari pasal isi padu kan. Okay, so tak berkenaan. Okay, soalan C. Isi padu gas berkadar langsung dengan suhu mutlak. Yes. Okay, ingat suhu mutlak maksudnya suhu Kelvin. Sifar mutlak maksudnya kosong Kelvin. Kosong. Darjah pula ni. Okay, kosong Kelvin bersamaan dengan sifar mutlak. Perkataan dia. Okay, nilai isi padu gas ialah sifar pada suhu 0 darjah Celsius. Salah, cuba kamu tengok sini. Kalau 0 darjah Celsius, dia tak kena kosong. Dia kena pada satu nilai. Okay, so salah. Okay, ingat lagi tak graf ni? Okay, darjah Celsius dia akan duduk kat sini tau. Dia bukan duduk kat kosong. Untuk 0 Kelvin nak sampai ke darjah Celsius dia ambil berapa? 2, 7, 3 senggat.
Sebab tu kamu nak tukar darjah Celsius kepada Kelvin, kamu kena tambah nilai 273. Okay? Maksudnya kalau 273 Kelvin barulah bersamaan dengan 0 darjah Celsius. Okay, nombor 8 tadi. Okay, cuba kita buat Kita buat dua versi. Satu tak tukar, satu tukar. Tengok ada tak jawapan. Okay, sekejap. Okay, apa rumus dia ni? Nak jawab ni. Isi padu gas ialah 27. Pada suhu apakah isi padu akan menjadi 1.5 jika tekanannya dikekalkan? Tekanan malar lah kan? Okey, V M3 pada 27. 1.5 V. Okey, sekarang apa rumus dia? Kamu hafal ni segitiga ni. So tengok hukum Charles apa? V okay, kita start bawah. Okay. Okay, hukum Charles yang ni kan, VT. Jadi rumus dia adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Okay, so sekarang keluarkan V27. Okay, sekarang cikgu buat versi tak tukar darjah Celsius Okay, V, kita anggap V je lah, 1 lah kan maksudnya. Sama dengan T dia ialah 27. Sama dengan V2 kita 1.5 kan. Per okay, T dia kita tak tahu, dia suruh cari T2. Okay, so kita anggap V ni 1. Okay, so T2 sama dengan 1.5 kali 27. Okay, dapat berapa? Tengok ada tak jawapan? A, 40.5. A. Okay, sekarang cikgu nak kamu buat dalam Kelvin pula. Tahu tak macam mana nak buat dalam Kelvin? Okay, sekejap. Tu cikgu nak buktikan bahawa jawapan yang salah tu memang ada. Lainlah kalau jawapan tu tak ada, barulah kamu, oh salah ni, salah buat. Okay. Okay, cuba kira. Ini nak sibuk. Kenapa? Kejap. Salah lagi. Okay, cuba Syami buat tak tukar. Kalau tukar. Okay, cikgu tak ada ruang lah pula ni. Sekejap cikgu buat. Okay, nampak tak whiteboard ni? Faktor 50. Okay, so rumus dia ialah sekejap. Okay, V1 tak tulis. Okay, susah sangat.
Okey, V1 sama dengan T1 per V2 per T2. Okey Reza boleh? Okay, sekarang. Okey, so masukkan balik tadi V1 kan. Okey, kita anggap dia 1 per T1 27. Jadi 27 tambah 273. Sama dengan V2 ialah 1.5 per T2 kita tak tahu kan. T2 kita tak tahu. Okey, so kita biarkan. Okey, 300 27 tambah 273. Okey, dapat berapa? 1.5 kali 300. Okey, dapat 450. 450 ni jawapan dia dah ke? Okey, ni belum jawapan dia lagi. 450 ni adalah dalam Kelvin. Nak dapat dalam darjah Celsius buat apa? 450 tolak balik 273. Dapat tak? 177 darjah Celsius. Okey, nampak tak soalan ni? Dia trick tak? Tengok, kamu dapat 3 jawapan yang okey, maksudnya dalam soalan tadi ada 3 jawapan yang kemungkinan betul, tapi sebenarnya satu sahaja yang betul. Okey, cikgu snap. Masuk kat grup Okay, cikgu balik, stop presenting. Okay, mana soalan? Okay, sekarang ni kamu faham tak apa yang cikgu nak sampaikan untuk soalan Charles ni? Kenapa kamu yang terror pun kira boleh salah? Okay, Boleh. nampak tak dia kat situ? Nampak. Ya, okay. Yang pertama, kamu kena tahu dia punya rumus. Okay, bila dah masuk rumus, kamu kena tukar dia dengan darjah Celsius, tukar kepada Kelvin dulu. Okay, ni semua salah, ni jawapan salah. Dah dapat dalam Kelvin, Kelvin ni tukar balik kepada darjah Celsius. Okay, tengok nampak tak? Kalau kamu tak tukar, kamu dapat jawapan ni. Ada jawapan, dia bukannya tak bagi jawapan. Kalau kamu dah tukar pun, tiba-tiba tak tukar balik dalam Kelvin pun, dapat juga ni jawapan dia. Tapi sebenarnya salah. Okay, bila tukar balik dalam darjah Celsius, baru dapat jawapan yang sebenar. Okay, ni banyak kali dia tipu lah soalan ni. Okay, jadi sebab tu, satu soalan ni jangan buat silap. Okay, maksudnya kamu belajar 2 tahun, dah buat exam banyak kali pun, lah exam yang last pun salah juga. Okay, tak mau macam tu Okay, sebab tu kena hati-hati. Okay, boleh? Faham tak nak buat macam mana nanti? Faham. Okay, dan kamu tahu kan, darjah Celsius nak tukar kepada Kelvin, kita tambah 273. Kalau Kelvin kepada darjah Celsius, kita tolak 273. Okay? Okay, nanti cikgu nak try buat paper 1 nak tengok siapa buat careless untuk Charles. Biar abang ambil dulu. Okay, ambil lah. Tak payahlah buang nanti. Kejap layan. Okay, 2 soalan lagi. Okay, Sa'ad Okay, 2 lagi. Okay, bukan pengiraan. Okay, cepatlah. Okay, nombor 9. 2 bekas yang serupa diisikan dengan 2 jenis cecair berbeza pada suhu bilik dan dipanaskan pada kadar yang sama. Yang manakah pernyataan berikut dapat menerangkan pemerhatian dalam rajah 9?
Okey, 1 liter 50 darjah Celsius, 1 liter 100 darjah Celsius. Tapi berbeza cecair. Okey. Agak-agak kenapa Q ni dia cepat panas? Okey, adakah sebab mass dia? Kalau mass kurang pun boleh juga kan kalau kita letak sikit. Tapi dia bagi tahu tak? Okey, dia kata cecair yang berbeza. Okey, ingat cecair berbeza ni kita dapat hint lah. Sebab benda yang berbeza dia akan mempunyai muatan haba yang berbeza juga. Okey? Okey, so kita tengok gambar ni sama banyak. Jadi mesti jisim sama. Okey, so salah lah. A tak boleh. Ketepatan cecair P adalah lebih rendah berbanding cecair Q. Okey, ketepatan tak mempengaruhi dia punya muatan haba tau. Okey. C, muatan haba tentu P lebih tinggi daripada Q. Betul ke salah? Okey, kita tengok Kalau Q, kita bukan guna Q kan, kita guna C kan. Okey, kalau muatan haba tentu tinggi, dia jadi apa? Lambat panas, lambat sejuk. Ingat tu. Kalau C dia rendah, dia cepat panas, cepat sejuk. Okey, jadi kalau daripada sini apa yang betul? C ke D? Betul tak? P ni muatan haba tentu dia lebih tinggi. Betul. Kan? Betul. Sebab dia lambat panas kan? Dia baru 50 darjah Celsius walaupun kita bagi haba yang sama. Kalau D, dia kata muatan haba tentu P lebih rendah. Salah. Kalau P lebih rendah, maksudnya P akan jadi lebih panas daripada Q. Okay? So kamu ingat ni. Ingat ni cepat panas, cepat sejuk, lambat panas, lambat sejuk. Okay, dan last sekali nombor 10. Okay. Ni fenomena untuk tajuk haba lah kan. Okay. Konsep manakah sesuai menerangkan kejadian tersebut? Pasir dia panas, air sejuk. Kenapa darat dah panas tapi air laut masih sejuk? Kenapa? Sebab muatan haba tentu berbeza kan? Okey. C, muatan haba tentu laut lebih tinggi. C, daratan kurang. Sebab tu dia cepat panas bila ada matahari kan kat sini. Okey. Laut dia jadi lambat panas sebab tu dia masih sejuk. Okey, so dia berkaitan dengan muatan haba tentu. Okey. Jadikan soalan yang cikgu bagi ni adalah soalan yang famous untuk paper 1. Jadi buatlah ulang kaji banyak kali supaya kamu tak lupa. Okey, boleh tak? Boleh. Okey, so untuk homework kamu. Okey, homework. Minggu depan kamu nak cuti Okey, siapkan tajuk gelombang ya. Tajuk gelombang. Okey, ada 10 soalan je pun. Nanti kita bincang untuk kelas malam tapi kelas malam kita tak mula lagi kan? Mula buka sekolah nanti. Okey, so modul yang cikgu bagi ni kita akan habiskan untuk kelas online waktu malam. Boleh tak? Okey, kan cikgu dah booking kan hari Selasa kan? Okey. Nanti bulan 1 kita start dan kita akan habiskan modul ni. Manakala untuk dekat sekolah, cikgu akan buat latih tulis secara berkumpulan dan soalan yang berbeza-beza lah. Okey. Sebab cikgu tanda kertas kamu yang bahagian esei tu memang cikgu geram je. Okey, sebab soalan tu sebenarnya bahagian tu lah kamu nak skor markah. Okey, tanya dekat Syahmi soalan esei dia dapat soalan 16/20 dengan 15/20. Sebenarnya boleh kamu nak dapat markah macam tu walaupun kamu bukan Syahmi. Boleh sebenarnya.
Kalau kamu betul-betul ikut cara yang cikgu bagi tahu tu. Okay. Tapi tengoklah macam Reza. Reza tak jawab dalam bentuk table. Macam mana nak dapat? Okay. Lepas tu Mas Surah tak jawab. Hadi tak cukup point. Bagi 3 je. Nak 5 bagi 3. Kugan dia tanya pasal reaktor nuklear, dia jawab pasal lain. Pasal stesen jana kuasa. Okay. Adriana dia cubalah jawab dalam bentuk table tapi dia punya tembak tu tak kena. Okay. Tapi maksudnya sebenarnya bagi esei tu banyak bantu kamu. Sekurang-kurangnya 10 markah kamu nak dapat. Okay, sebab bahagian struktur memang tak boleh nak tolong kan. Okay. So result tu nanti kamu tengok kat ni SPPS. Cuma cikgu boleh kata result ni tak berapa okey lah. Tak ada yang dapat A dan kita ada 3 orang fail lah. Okay, nanti kamu tengok dulu SPPS. Kemudian buat homework cikgu bagi Kita jumpa lagi buka sekolah nanti Dan kelas online pun akan bermula selepas sekolah dah bermula Okay, semoga kita